Saya rasa amat bagus sekali sebab kebanyakannya kalau blogger-bloggers ni maknanya memberi peluang pada orang macam saya sendiri. Saya tak ada full time bloggers macam Puan Ellie. Macam you bekerja, so you boleh tengok apa yang berlaku. You tak ada masa untuk pergi melawat ke rumah. Jadi dalam blogger ni, you boleh tengok sendiri apa yang berlaku di luar sana. Macam saya berfikir, ada lagi golongan-golongan yang kurang bernasib baik di luar sana yang memerlukan bantuan. Jadi kita boleh menyumbangkan sumbangan. Mungkin sementara kita bincangkan topik ni, tuan-tuan nak buka, so mungkin ada idea nak bertanya ke sebagainya, boleh bacakan alamat blog. Blog saya, nama blog saya Sangga Suri, www.executivesuri.blogspot.com. Saya bukan blogger. Saya adalah penyokong Executive Suri. Jadi saya apa yang misi yang blogger yang Puan Ellie buat, saya sokong. Contohnya macam saya ada satu, Puan Ellie ada tumbuhkan satu tabung susu di mana Puan Ellie telah pergi ke kawasan-kawasan kampung di mana bayi-bayi atau kanak-kanak yang bercerai susu, dia tidak ada peluang untuk tidak mampu untuk membeli susu tepung untuk lepas bercerai susu daripada ibu. Jadi oleh itu saya membantu ambil inisiatif untuk membantu mengumpulkan dana ni untuk membantu Puan Ellie untuk membagi susu kepada budak-budak yang memerlukan. Okey. Tadi kita dapat lihat klip video ziarah opah. Itu adalah satu daripada aktiviti dijalankan sebelum puasa atau di bulan puasa, ziarah opah tu? Ziarah opah sebab opah ni adalah salah satu keluarga paling awal yang kita bantu dalam tahun 2007-2008, itu dah lama. Jadi hasil bahan kita dalam internet tu, alhamdulillah opah sekarang dah semakin kehidupan semakin baik. Jadi kita sentiasa menziarahi dia, dan untuk bulan Ramadan, setiap kali bulan Ramadan insya-Allah kita akan berbuka puasa bersama opah. Ini sejak tiba bulan Ramadan kita akan ada adakan ziarah opah ni. Insya-Allah minggu hadapan dan 13 Ogos minggu depan. Macam mana keadaan opah tu sekarang? Sekarang alhamdulillah dia dah semakin uzur, umur pun dah 70 lebih kan. Cucu dia sebenarnya ada 13 orang cucu, dan kematian anak dia sendiri yang kematian anak 4, dan yang lain-lain tu ada juga yang ada orang yang tinggal anak dekat situ. Dan yang terbaru ada lagi 2 orang bayi ditinggalkan di situ. Kenapa keadaan berlaku itu? Sebab macam opah ni, dia seorang yang sangat prihatin. Jadi kadang-kadang ada orang yang tinggal sementara untuk mencari pekerjaan sebagainya, tapi orang tu tak kembali. Saya terlibat juga dalam mencari kembali ibu bapa orang ni. Saya pergi mencari sebab kebanyakan mereka ditinggalkan tanpa surat beranak, tanpa dokumen. Jadi kami berusaha untuk kalau tidak salah 8 orang tidak dapat bersekolah kerana tidak ada dokumen lengkap. Jadi kami berusaha untuk menjejaki bagaimana untuk, dan saya juga ke jabatan-jabatan lain untuk menghubungi jabatan-jabatan lain untuk membolehkan mereka bersekolah. Tapi sampai sekarang rasanya tak dapat lagi lah. Saya bila melihat tadi klip opah, saya teringat sebenarnya saya pernah datang rumah opah tahun lepas. Tiba-tiba saya teringat, saya pernah tahun lepas memberi program kebajikan. Pada itu opah bersama dengan 13 orang cucu, masa itu kami bagi bantuan buku pada waktu itu. Buku dan rak buku kami belikan dan kami siapkan di rumah beliau. Itu yang saya terlintas di fikiran saya. Dan Suzana sendiri melihat daripada mungkin kehidupan, misi Sinar Harapan bukan sahaja membantu ibu tunggal, anak-anak yatim, tapi juga saya difahamkan ada program bersama pelajar-pelajar tahfiz juga. Agaknya apa program yang diadakan sama-sama mereka? Macam pelajar-pelajar tahfiz, saya rasa untuk menolong pelajar tahfiz ni, dia orang ramai membantu dari segi yuran. Maknanya macam Puan Ellie dalam blog dia akan bagi tahu senarai-senarai pelajar yang mana memerlukan bantuan. Ini biodata pelajar tu sendiri. Jadi dalam blog tu kita tahu secara detail lah nama-nama apakah keperluan yang pelajar-pelajar tahfiz ni perlu. Jadi orang ramai bila mereka baca dalam blog, so ada yang datang tampil bagi belanjaan lah, yuran tu.
mungkin Puan Eli boleh terangkan sebab dia yang handle Tafiz tu. Ya, sebelum ini saya banyak ke program anak yatim di sini. Tapi bila di sini mungkin sudah banyak bantuan, itu yang saya ke luar daripada Kuala Lumpur, saya pergi. Dan salah satu yang kita agak jarang orang bantu ialah sekolah-sekolah agama atau sekolah-sekolah tahfiz. Sebab mereka beroperasi sendiri dengan duit sendiri, persendirian kan. Jadi bila saya mendekati mereka dan ramai di sana yang ingin belajar tapi tidak ada duit. Jadi mereka, tapi ustaz tetap bagi mereka belajar tanpa bayar yuran. Jadi saya ke pusat-pusat tahfiz yang daif, saya pergi sana tengok. Saya pilih tempat yang betul-betul pembelajaran dia, pendidikan dia tu mengikut standard dan pelajar-pelajar dia pula berakhlak baik. Saya pilih macam tu dan saya pergi cari apa keperluan yang mereka perlukan. Dan kebanyakan mereka kalau dapat support yuran pun dia ada okey kan. Jadi saya ambil data penuh sebab apa yang kita jalankan ni semua kita ada bukti, ada bidata penuh, ada. Saya memang konsep saya turun padang. Saya tengok sendiri, saya interview sendiri apa keperluan mereka. Kebanyakan anak yatim ataupun anak ibu tunggal yang ditinggalkan. Jadi konsep saya sekarang saya lengkapkan data, lengkapkan umur dia, kehidupan dia, ibu apa pendapatan dia semua. Data tu saya pamerkan dalam blog saya dan juga saya email kepada kawan-kawan dan saya tanya siapa yang nak taja budak-budak ini. Jadi kita tak bertindan. Kalau seorang tu taja seorang, dan lain pula taja lain-lain. Jadi setiap bulan memang akan masuk yuran tu terus pada mereka. Jadi Puan Eli, siapakah ataupun apakah inspirasi yang menyebabkan Puan Eli tak jemu-jemu untuk membantu melalui blog? Inspirasi. Sebab kan kalau kita sebelum kita terjun dalam bidang ni kita tak tahu. Sebab saya pernah kawan saya cakap, kalau kita dah pergi ke tempat tu, kita balik kita tak lalu nak makan. Sebab kita tengok sendiri. Dan satu lagi, bila kita pergi ke sana, orang hargai kita. Sampai kita bagi sengkampit beras pun dia peluk kita menangis. Sampai dia ada tempat yang gula pun dia tak mampu nak beli. Jadi walaupun dan bagi saya ini terapi jiwa terbaik. Sebenarnya saya pun bukannya orang yang sihat dan anak-anak pun kecil-kecil, tapi saya boleh masuk ke kampung-kampung tu dan Allah bagi saya kekuatan. Dan saya yakin dengan janji Allah, jika kita ringankan beban orang akan ringankan beban kita, Allah akan ringankan beban kita. Dan saya dapat rasa keberkatan tu, walaupun rezeki itu bukan dalam bentuk wang ringgit, saya mendapat kebahagiaan dan saya mendapat kesenangan dan ketenangan jiwa. Itu inspirasi saya. Jadi itu yang menjadi inspirasi ya, inspirasi saya. Orang itu sendiri, yang orang yang menderita itu, bila kita sudah membantu mereka, akan datang lagi orang-orang lain yang akan membantu orang lain. Okay, boleh sebut pasal inspirasi ni kan, kita nak tanya juga kepuasan dan orang kata apa rasa dia bila dapat membantu mereka-mereka ni? Saya merasa memang kepuasan tu memang tidak dapat digambarkan. Bayangkanlah, sebab antara misi Sinar Harapan kita ni yang mula-mula kita buat dulu, kita tunaikan satu-satu harapan satu keluarga. Saya banyak masuk kampung-kampung, kawasan Lenggong, Redang Panjang, kawasan Perak semua. Di sana masih ada lagi orang yang tidak ada api dan air. Ada yang masih lagi untuk belajar, dia pergi ke tiang lampu di tepi jalan. Itu pun bukan banyak tiang lampu. Di situ dia baca buku. Jadi saya ada kawan-kawan melalui blog sini, kita ada blogger-blogger lain macam saya yang banyak membantu saya ialah blog Al-Jauhar dengan blog di Redang. Di Redang ni Cik Jamaluddin ni dia banyak menyalurkan maklumat kepada saya. Jadi bila dia menyalurkan maklumat, ada orang susah yang tidak ada api, tidak ada air, saya akan bagi tahu kawan saya. Tapi kebanyakannya Allah akan hantarkan terus bantuan kepada saya. Ada je orang kata telefon, Eli, saya ada duit, saya nak bagi orang miskin. Saya terus bagi cadangan kat dia. Makcik ni, Kak Jah ni tak ada api, tak ada air. Boleh tak kita masukkan air untuk dia? Okey, dia pun bagi duit. Kita masukkan pam air, satu pam air boring, satu pipe. Dia tu Cik Jamaluddin akan, bila dah siap, Cik Jamaluddin akan bagi orang tu sendiri, Kak Jah tu sendiri, telefon saya, cakap terima kasih, menangis-nangis. Maknanya mereka, dia orang bila dapat bantuan macam tu mesti kegembiraan yang sangat-sangat kan. Dia memang hargai, walaupun selai baju yang sudah dipakai pun kita bagi, dia hargai. Kalau kita pergi telekong semua kita hargai. Itu yang kenikmatan, kegembiraan tu yang akan dapat rasa kenikmatan. Kepuasan. Kita tak rasa letih pun walaupun kita pergi
jauh ke masuk kampung semua kan, kepuasan tu memang tak dapat digambarkan. Sesiapa yang masuk dalam perjuangan ini baru dapat rasa. Kau nak rasa apa yang akak rasa, dia kena buat apa ya? Ikut saya turun padang. Tapi bila melihat kan, kalau kita lihat kepada setiap kerja amal ni pastinya ada cabaran. Pastinya cabaran. mungkin ada kritikan. Jadi serba sedikit apa cabarannya? Cabaran tu setiap perjuangan memang ada cabaran. Setiap perjuangan memang ada cabaran. Jadi saya pada awal-awalnya memang saya ambil peduli juga tentang cabaran ini, tapi sebab selama 10 tahun ini saya sudah masak dengan cabaran-cabaran itu, kritikan-kritikan itu. Jadi kita ikhlas. Kita ikhlas. Hanya Allah yang tahu apa yang kita lakukan. Jadi saya tidak ambil hati dengan semua apa-apa itu dan tidak meninggalkan kudis dalam hidup saya. Tapi saya bersyukur sangat kepada Allah SWT kerana sentiasa memudahkan perjalanan hidup saya, permudahkan perjuangan saya. Okey, kita akan teruskan dengan kita lagi. Tapi kita nak berehat sebentar. ya. Kembali Jangan lepas mana-mana. ni.